I ain't got a fade. I can make the earth wait. It's so hard, I ain't got a fade. I can make the. Hello, hai, selamat pagi semua. Alright. Jadi hari ini kita akan buat satu kuih, iaitu kuih cuan Iban, seperti yang anda lihat pada awal permulaan introduction kita tadi. Jadi bahan dia sangat simple saja. Jadi kita gunakan tepung gandum, tepung beras, okey. Jadi apa yang kita perlukan adalah seperti yang anda tengok di hadapan saya tadi tu. Okey. Jadi ada seperti yang saya tunjukkan, tepung beras, tepung gandum. Saya dah ulang balik kan. Alright, jadi kita gunakan santan. Okey, dan kita akan gunakan 2 biji telur. Terus telur ayam. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya lah. Okey, kalau saya guna ni macam mana? Saya guna ni macam mana? Okey, jadi ada setengah resepi. So resepi dia, okey, ada yang gunakan tepung beras sahaja dan ada yang gunakan tepung gandum sahaja. Okey, seperti yang anda tengok, saya campurkan sedikit tepung gandum supaya dia ada rangup-rangup sikit. Okey, ada juga yang saya lihat dia gunakan tepung beras sahaja, lepas tu telur, lepas tu dia campur santan. Itu saja bahan yang ada, which is akan menjadi juga. Okay, itu terpulang kepada kita masing-masing. Okay, kalau kita nak gunakan bahan macam contoh, kita nak gunakan tepung beras sahaja boleh. Kalau kita tak guna tepung beras pun boleh. Kalau kita tak guna tepung gandum pun boleh. Itu terpulang. Right? Jadi ini sebenarnya percubaan pertama saya, macam mana saya nak buat. Sebab one day saya kena try juga benda ni. One day juga saya kena pandai masak benda ni. Sebab ini adalah antara kuih tradisi di mana-mana perayaan pun yang saya lihat. Macam hari raya pun saya tengok. Okey, okey, pertama tadi kita dah gaulkan bahan-bahan. Contoh kita tadi dah campurkan tepung gandum, tepung beras, kita dah gaulkan sekali. Okey, kita biarkan gaul dahulu. So biar adunan yang kita gaul ni nanti, tepung beras dan tepung gandum ni, dia akan sebati lah, right? Okey, saya nak bersihkan kitchen tu kejap. Rupanya tempat yang saya nak gaul tu tadi dia sebenarnya tak cukup, jadi saya kena cari lagi satu mangkuk yang lebih besar lagi supaya saya senang untuk menyampur adunan tepung ni tadi. Okey, jadi seperti yang anda tengok, saya sedang campurkan adunan supaya dia bercampur. Dan saya masukkan santan. Actually saya nak masukkan dua paket santan. Satu paket santan. Tapi bila saya lihat balik, perlunya ada 2 paket santan supaya dia ada bau sedap dia nanti. Okey. Saya campurkan gula. Yang ini ikut kesukaan juga, sebab ada setengah orang dia suka kuih ni sedikit manis, ada dia suka sedikit agak tawar sedikit. Itu terpulang jugalah. Okey, dan saya masukkan 2 biji telur. Okey, 2 biji telur ini pun terpulang juga, sebab ada yang saya lihat dia masuk 1 biji. Okey, tapi jangan lebih sangatlah, 3 biji tak boleh lah. So at least 2 biji dan 1 biji. Itu pilihan masing-masing. Okey, dan selepas kita masukkan bahan-bahan yang tadi, macam contoh telur dan juga gula. Okey, sebut pasal garam. Ada juga satu resepi tu saya lihat dia masukkan garam. Mungkin dia nak ada lemak-lemak masin tu, lemak-lemak manis. Maafkan saya tersalah sikit hari ni kan. Okey, so kita gaul-gaul bahan tadi, kita gaul-gaulkan dia. Okey, jadi kalau kita tengok dekat YouTube, kalau kita tengok dekat mana-mana resepi pun, memang akan banyak yang buat resepi seperti ini. Cuma bahan-bahan yang digunakan tu bahan-bahan yang berbeza. Okey, contohnya dia gunakan, mungkin dia nak tambah rangup sikit, so dia tambah bahan-bahan lain. Okey, lebih ke tepung beras. Okey, dia tak guna tepung gandum. Itu terpulang kepada kita masing-masing. Okey, kita gaulkan. Okey, untuk penggunaan air yang kita masukkan sikit-sikit. Okey,
dimasuk ke sikit-sikit, jangan terlampau cair sangat. Biar kita lihat adunan dia. Kalau adunan dia nampak dah cair sedikit ataupun dia masih ada ketul-ketul tepung tu, kita masukkan lagi. Yes. Okey, kita masukkan lagi supaya semua bahan-bahan yang kita dah campur tadi tu dia sebati dengan air dan yang bahan-bahan tadilah. Okey. Jadi alright, kita gaul-gaulkan dia. Okey, kenapa saya terfikir nak buat satu resepi ini? Sebab resepi ini adalah antara resepi yang ataupun kuih yang menjadi tradisi di mana-mana pun perayaan ataupun apa-apa pun perayaan. Maksudnya Christmas, hari raya, even ataupun even apa nama tu? Di Pebali pun saya rasa ada juga. Cuma mereka mungkin tambah serbuk kari dan sebagainya. Itu terpulang masing-masing. Okey, ini cara saya. Okey, menjadi ataupun tidak kita lihat. Okey, kita lihat jadi atau tidak. Kalau tak jadi pun at least kita mencuba kan dalam hidup ni. Dalam hidup ni jangan pernah rasa takut untuk gagal. Kalau kamu takut untuk gagal, kamu susah untuk nak capai sebuah kejayaan. Wis, ayat dia pagi-pagi ni. Tidak, betul lah. Maksud saya dekat sini, kalau kamu nak mencuba sesuatu tu, kamu kena cuba dahulu. Okey, lepas kamu tahu kegagalan tu di mana, baru kamu akan cuba. Merepek pula pagi-pagi ni kan. Okey, now kita masukkan minyak. Okey, adunan tadi dah sebati semua. Okey, kita masukkan minyak ataupun kita panaskan minyak. Pertama, acuan yang kita gunakan tu tadi, ini menurut mak saya lah. Acuan yang kita nak gunakan tu tadi adalah mestilah kita panaskan dahulu. Okey, jadi di sini saya ada satu kesilapan yang saya lakukan tadi. Wah, satu kesilapan Okey, sebab dia tidak boleh terlampau masak. Dan acuan ni dia tak boleh juga terlampau tidak masak. Sebab pandai macam mana tu? Tidak masak, dah masak. Okey, tak apa. Macam ni lah. Kamu tengok kan acuan bunga-bunga tu yang saya pakai tu, jangan terlampau panaskan dia sangat dan jangan juga terlampau cepat angkat dia. Sebab okey, tengok bunga dia cantik. Bunga dia cantik. Acuan tu bunga dia cantik. Itu yang saya baru hasilkan lah. Nanti kamu tengok macam mana kejadian bila saya membiarkan dia terlampau lama. Okey, dan juga cepat angkat acuan tu daripada minyak panas tu. Kita sedang-sedang, api dia pun sedang-sedang, jangan terlampau kuat sangat dan jangan terlampau perlahan sangat. Sederhana, sedang-sedang kata mak saya. Okey. Kita cek suhu api kita. Okey. So itu penting sebenarnya, mempengaruhi bagaimana tekstur dan juga mempengaruhi kepanasan. Okey, kita tengok. Mari saksikan. Okey, itu jadi. Okey, dia jadi. Okey, now. Okey, jadi. Okey, ini jadi. Okey, nampak tak sebelah acuan yang tadi tu macam ada tepung dekat sebelah tu? Itu sebenarnya saya tak lama saja letak acuan yang panas itu di dalam minyak. Okey, mana kata dekat sini adalah cuba kamu lihat sekali lagi. Okey, kita akan cuba. Kan? Dia bukan kena lama sikit. Dia apa nama tu? Biarkan dia panas sikit. Yes. Okey, dia terlampau lama dekat api pun sebenarnya dia akan memberi kesan juga kepada penghasilan kuih ini nanti. Okey, dia akan lekat dan sebagainya. Okey, nampak tak? Sebenarnya saya agak takut sebenarnya menjadi ke tak kuih ni. Kalau tak menjadi, habislah saya makan seorang-seorang ni. Kalau menjadi pun, menjadilah tu, tengok tu tadi kan, menjadi. Cuma rasa dia tu berbeza. Ada yang resepi yang saya tengok kan, mereka gunakan serbuk kari dan campur sebagainya. Okey, yang itu jadi sebab dia lama. Dia sederhana. Termasuk dalam api.
Oke, itu dia. Sekian saja. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you.